سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Wisyahul Afrah, muka surat 3, baris yang kelima daripada bawah. Muka surat 3, baris yang kelima daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Yaitu sifat ma'ani yang 7: qudrah dan iradah dan ilmu dan hayah dan sama dan basar dan kalam. Dan yaitu sifat ma'ani, sifatun ma'aniyun yang 7: qudrah dan iradah dan ilmu dan hayah dan sama dan basar dan kalam. Qudrah dan iradah itu temarbutah tu. Temarbutah, qudrah, iradah. Temarbutah ni kalau kita berhenti wakaf, kita masyhurnya kita akan baca dengan qudrah, iradah. Dan boleh juga kita berhenti dengan qudrat, iradat, boleh. Tapi masyhurnya kita akan membaca dengan lah, qudrah, iradah. Ke mana kita sebut? Qudrah ke qudrat? Iradah ke iradat? S ke T? Yang keenam tu pula wahdaniyah. Wahdaniyah tu memang kita baca dengan tau. Wahdaniyah. Wahdaniyah. Di wahdaniyah tu, ya tu nak tasydid pun boleh, nak takhfif pun boleh. Tasydidnya wahdaniyatun, ya tu tasydid. Ataupun kita takhfifkan ya tu, mana kita peringat tak tasydid, kita sebut dengan wahdaniyah. Mana kita? Ya tu tasydid ke takhfif? Biasa tasydid ni wahdaniyah. Takhfif, mana takhfif ni peringan lah, tak tasydid. Wahdaniyah. Wahdaniyah ke niyah? Ya tasydid ke takhfif? Kau duk sebut sama tu lah. Dah tahu sebut tu ya tu tasydid ke takhfif? Wahdaniyah ataupun wahdaniyah? Wahdaniyah. Gitu tau. Tak perasan tau. Ikut sedak je kali tau. Dah boleh belaka. Tak ada salahnya. Cuma nak tahu kita tu sebenarnya tasydid ke takhfif ya tu. Wahdaniyah ataupun wahdaniyah. Tapi wahdaniyah memang kita baca dengan tau. Tapi kita qudrat, iradat, jadi tau. Wahdaniyah dengan lepas tu qudrat, iradat dengan sebab apa gitu? Sebab kita pandai. Pandai macam mana? Nak baca dengan pun boleh, itu pun wahdaniyah. Nak baca dengan pun boleh, qudrat, iradat. Sebab apa? Sebab kita pandai. Kita gomoh je dah. Qudrah, iradah, sedap sebut gitu. Masyhurnya gitulah. Cuma kalau jadi rumi, barulah qudrat dengan T tau. Dengan T lah. Qudrat, iradat, dia banyak tu temarbutah tu. Ibadah.
kita sebut ibadat. Dengan kalau Melayu lah, kalau Melayu dia jadi dengan ti dah. Kalau kok jauh, kalau kita sebut biasa ibadah dah. Ibadah ke ibadat? Ibadah. Solah ke solat? Mana? Solat. Solah. Tak tahu. Oh, tanya tak tahu nak jawab. Dah tanya hak kita duk sebut sama tu. Sebut dengan he ke sebut dengan te? Syariah ke syariat? Syariat. Tu kalau kita kod Rumi, memang kita akan tulis dengan ti. Kalau kita sebut bukan kod Rumi ni, syariah, kita dah sebut syariat. Syariah, tariqah, haqiqah. Tu marbutah lagi tu. Gimana? Tapi boleh belakang lah. Tu marbutah, kita berhenti nak baca dengan he, tu masyhur. Nak berhenti baca dengan te, boleh. Kudrat, iradat. Kudrah, iradah. Wahdaniyah, kudrah, iradah. Tu marbutah belakang tu. Dan iaitu sifatun ma'aniyun yang 7 yang terdahulu. Kudrah, iradah sampai ke kalam. Yang mana kuliah terdahulunya pergi kepada pembahagian sifat 20. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah. Maknawiyah dia akan cerita di bawah tu lah. Kaunuhu qadiran sampai kaunuhu mutakalliman. Kaunuhu qadiran sampai kaunuhu mutakalliman. Sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah. Tu pembahagian tu. Tu fardu kifayah, bukan fardu ain atas kita tu. Orang tua-tua kita kok berahi kat kita tu. Dia berahi. Suka. Suka. Ni orang tu hok ngaji lah. Dia memanglah tak sihat. Dia uzur. Tak semangat manalah. Tapi kalau kita cakap bab sifat 20, jadi nampak berubah dia. Dia disuka. Padak ni orang tak sihat, bercakap benda yang disuka kan sihat jadi kan. Orang hak sihat, kita cakap benda tak suka, moyok jadi dianya. Dia sihat. Kita pergi cakap bab ilmu hak dia tak biasa mengaji, moyok dianya, moyok. Letih nampak. Sebaliknya orang ni memang orang tak sihat. Tapi kalau cerita bab sifat 20 tu Allah nampak dia tu minat. Keluarlah nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah, keluar istighna, iftikar. Apa? Cair. Lacur di lidah. Padahal kalau kira ialah orang tua satu, tak sihat satu, dia ingatan ni tidak akan sama dengan sebelum tu. Tapi dalam bab ni dia macam sama peringkat ni cerita ni. Dia boleh bilang hak Rasul 25 tu Allah dibilang teratur. Susu molek Adam, Nuh, Idris, Saleh, Lu, Ibrahim, Ishaq, Ismail, Yakub, Yusuf. Dia boleh susun gitu. Kita kat depan tu boleh susun lagi. Kat depan tu. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Lut, Nabi Nabi Ibrahim, Ishaq, Ismail, Yakub, Yusuf tu kita boleh lagi tu. Boleh lagi. Nak turun apa ke bawah tu nak cukup 25. Tak cukup 25 kalau kita. Tapi dia boleh. Dia bilang 25 tu, bilang gitu je. Kalau kita kata kok macam tak mikir pun. Mana lacur. Kan kita ni kan nak kena mikir Adam, Nuh, Soleh. Kita nak kena mikir. Dia tak. Sebab apa? Maknanya bukan kata ngaji banyak. Ni bukan ngaji banyak ni. Tapi masa muda-muda tu hidup pondok.
Masa muda duk pondok, tapi tak jadi ustaz pun. Tak jadi tok imam pun, tok bila pun dok. Mana ni? Tapi ilmu tu ada untuk dia. Ilmu untuk dia, mana jadi ustaz dak lah kita kata. Mana jadi macam kita samalah. Hak kerja gitu, kerja sendiri, meniaga kerja. Mana ni? Tapi hak sifat 20 ni lekat. Lekat molek. Hak dengan jemaah sepondok. Mana kalau sebut sifat-sifat nafsiyah, salbiyah tu memang disuka. Itu fardu kifayah tu, bukan fardu ain. Kita sebut nafsiyah, salbiyah, ma'ani kok. Bukan cerah mata, ngatuk mata lah kita dengarnya. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah. Nafsiyah, sifat yang dibangsakan kepada nafsun, kepada diri. Nafsun tu diri. Dalam ayat tu lah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La yukallifullah, tidak memberat oleh Allah nafsan akan seseorang. Diri tu. Jadi nafsiyah yang dibangsakan kepada diri, yang dibangsakan kepada zat. Sebut kata wujud, terus pemikiran kita pergi kepada diri. Pada ni, wujud, pemikiran kita terus pergi kepada diri, kepada zat. Dipanggil sifat nafsiyah, sifat yang dibangsakan kepada diri. Ada gitu. Adapun kidam baqa mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, qiyamuhu ta'ala bi nafsih wahdaniyah tu sifat salbiyah. Salbi yang ternapi. Mana sifat salbiyah ni sifat yang dibangsakan kepada ternapi, sifat yang dibangsakan kepada ketiadaan, sifat yang mana nak erti dia kita terjemah dengan tak ada. Kidam tak ada awal, baqa tak ada kesudahan, mukhalafah tidak serupa, qiyamuhu ta'ala binafsih tidak berkehendak kepada zat dan penjadi, wahdaniyah tidak berbilang. Itu salbi dia panggil. Sifat yang mana nak erti dia kena tafsir dengan tak ada. Adapun kalau kata kudrah, tidak lemah, bukan kata nak erti kudrah kena tafsir dengan tidak lemah, bukan. Cuma lazim dia, bila Allah ni bersifat dengan sifat kudrah, kuasa, maka lazim dia tidak lemah. Bukan nak erti kudrah kena terjemah dengan tidak lemah, cuma lazim dia saja. Tapi kalau kidam, sedia. Apa makna sedia? Sedia dengan makna lama masa ke? Sedia ni tak, sedia dengan makna tidak ada kesudahan. Kekal apa makna? Tidak ada kesudahan. Nanti panggil sifat yang dibangsakan pada ternapi. Nak erti sifat ni kena tafsir dengan tidak tak ada. Itu salbi. Kalau macam kita salbi ni miskin. Apa dia miskin? Tidak ada harta. Miskin tidak ada harta. Bujang tidak ada pasangan. Kalau kata mandu tidak ada anak. Tu kalau kita panggil salbi tu. Panggil salbi. Sifat yang nak erti dia kita ni tafsir dengan tak ada. Kemudian ma'ani ni sifat yang dibangsakan kepada maknan, kepada perkara yang ada. Maknan mufrad, jamaknya ma'ani. Apa makna? Sifat yang dibangsakan kepada perkara yang ada. Sebab kudrah ni sifat yang ada, iradah sifat yang ada. Jikalau Allah buka hijab di hari akhirah, selain daripada dapat melihat zat Allah, dapat juga melihat sifat kudrah, iradah sampai ke kalam. Sebab apa? Sebab sifat yang ada tu ma'ani. Ma'ani jamak daripada maknan. Apa dia maknan? Perkara yang ada. Sifat yang dibangsakan kepada perkara yang ada. Sebab apa? Sebab kudrah ada, iradah ada.
Adapun wujud kidam baka itu hanya reti sahaja, bukan sifat yang ada, bukan sifat yang wujudi dia panggil. Itu semua secara mendalami hak fardu kifayah. Secara mendalami hak fardu kifayah. Wujud kidam baka ni sifat yang bahasa reti je. Diri sifat wujud kidam baka bukan sifat yang ada. Sifat yang ada adalah sifat maknan. Sifat ma'ani, kudrah sampai ke kalam. Itu sifat yang ada dipanggil sifatun wujudiyatun dipanggil. Dia panggil sifatun wujudiyatun, qadimatun, qaimatun bizatihi ta'ala. Sifat ma'ani, sifatun wujudiyatun, qadimatun, qaimatun bizatihi ta'ala. Sifatun satu sifat, wujudiyatun sifat yang ada, qadimatun yang sedia kala. Sifat Allah semuanya qadimah sedia kala. Qaimatun bizatihi ta'ala yang ada di zat Allah subhanahu wa ta'ala. Tak ada ni. Ni kudrah sampai ke kalam. Sifatun wujudiyatun. Sifat yang ada. Ini ma'ani maknang ni. Qadimatun yang sedia kala. Qaimatun bizatihi ta'ala yang berdiri dengan makna yang ada di zat Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun wujud kidam baka bukan sifat wujudi, bukan sifat yang ada, hanya reti sahaja. Bukan ada di zat Allah, cuma sungguh sahaja di zat Allah subhanahu wa ta'ala. Tu bicara hak secara mendalami hak fardu kifayah. Oleh kerana sifat kudrah sampai ke kalam ni sifat ma'ani, sifat yang ada, macam manakah kudrah yang ada ni nak ada di zat Allah Ta'ala? Kaunuhu qadiran lah, yang seolah-olahnya yang melekatkan sifat kudrah yang ada di zat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu keluarlah maknawiyah, sifat yang dibangsakan kepada sifat ma'ani. Ada sifat ma'ani di zat Allah, maka Allah bersifat dengan maknawiyah. Kaunuhu qadiran sampai kaunuhu mutakalliman. Kenapa wujud kidam baka tak ada kaunuhu? Kenapa kudrah sampai ke kalam ada kaunuhu? Sebab kudrah sampai ke kalam sifat yang ada, sifat yang wujudiyah. Kemudian sifat kudrah sampai ke sifat yang ada, kemudian berdiri di zat Allah, ada di zat Allah. Jadi macam mana sifat kudrah yang ada ni berdiri di zat Allah Ta'ala? Seolah-olah kaunuhu qadiran ni lah yang melekatkan sifat kudrah di zat Allah. Dia gitu. Faham? Setakat lah. Kalau kita nak pergi pada sifat 20. Jadi ginilah contohnya. Ni contohlah. Contoh kepada makhluk. Jadi Allah letak sifat kudrah di tubuh kita. Allah jadikan sifat kudrah di tubuh kita. Tubuh kita ni tubuh yang ada. Wujudilah, ada lah tubuh kita ni. Sifat kudrah yang Tuhan letak di tubuh kita ni kudrah yang hadisah lah, kudrah yang baharu. Sifat kudrah Allah, kudrah yang qadimah, yang sedia kala. Sifat kudrah hamba ni kudrah hadisah, kudrah yang baharu. Jadi Allah jadikan kudrah di tubuh kita dan Allah jadikan kaunuhu qadiran di tubuh kita. Apakah peranan kaunuhu qadiran? Kaunuhu qadiran ni satu sifat lain pula yang melekatkan kudrah di tubuh kita. Gitu ya. Sekarang tubuh kita dipanggil zat. Zat yang ada ni adalah tubuh kita ni. Kemudian Allah pun letak kudrah di tubuh kita. Kudrah ni pun sifat yang ada. Jadi macam mana sifat yang ada ni lekat di tubuh kita? Allah jadikan kaunuhu qadira, sifat lain pula yang melekatkan sifat kudrah di tubuh kita. Dia gitu. Kita bersifat dengan wujud, ada.
Ada tak kaunuhu yang melekatkan sifat wujud di tubuh kita? Dah tak, wujud bukan sifat yang ada, nak perlu pada pelekat. Ni, kita ni kekal sekarang, kita kekal, belum lagi dibinasakan oleh Allah. Kekal di tubuh kita ada ke tak? Tak ada, maka tak ada lah kaunuhu. Dia gitu. Ada ni. Jadi ada pun sifat kudrah yang Tuhan letak di tubuh kita, Tuhan jadikan kaunuhu qadiran. Kaunuhu qadiran itulah yang seolah-olahnya yang melekatkan kudrah di tubuh kita. Gitu je. Jadi memang kalau kita bicara sifat 20 memang agak payah. Hak jalanan mudahnya sifat 13. Jalanan mudah sifat 13. Jadi sifat 13 ni kaunuhu qadiran bukan sifat yang melazimi bagi sifat kudrah, seolah-olah kaunuhu qadiran melekatkan sifat kudrah di zat Allah. Tapi kaunuhu qadiran ni dia hanya amrun iktibari saja, perkara yang bahasa kira-kira. Kaunuhu qadiran dengan makna ada kudrah di zat Allah. Gitu je. Bukan dengan makna seolah-olah kaunuhu qadiran itulah yang melekatkan sifat kudrah di zat Allah. Bukan. Kaunuhu qadiran sifat Allah. Keadaan Allah yang kuasa itu memang ijma' ulama' sifat Allah. Tetapi apa makna kaunuhu qadiran atas jalanan sifat 13? Kaunuhu qadiran maknanya ada kudrah di zat Allah. Itu je. Kaunuhu muridan ada iradah di zat Allah. Gitu saja. Jadi sifat yang ketujuh, sifat kudrah. Apa di sifat kudrah? Sifat yang wujudi, yang bangsa ada, yang sedia kala, yang ada di zat Allah. Itu makna kudrah. Apa makna kaunuhu qadiran? Keadaan Allah yang kuasa. Maknanya apa? Ada kudrah di zat Allah. Jadi antara makna kudrah dengan makna kaunuhu qadiran ni, makna dia makna yang sama. Reti dia sama. Ada reti dia sama. Kudrah, sifat yang wujudi, yang sedia kala, yang ada di zat Allah. Kaunuhu qadiran, terjemahan dia, keadaan Allah yang kuasa, makna dianya ada kudrah di zat Allah. Dah apa beza dengan kudrah dengan makna kaunuhu qadiran? Makna dia sama pada reti. Walaupun makna lain-lain, tapi sama pada reti, maka jalanan sifat 13 kaunuhu qadiran ni kita berpegang secara ijma' sudahlah. Secara tafsir satu-satu cukup 13. Ni hak jalanan hak mudah. Adapun jalanan hak sifat 20 kudrah, sifat yang sedia kala, yang ada di zat Allah. Kaunuhu qadiran ni sifat yang melazimi bagi sifat kudrah, seolah-olah kaunuhu qadiran ni lah yang melekatkan sifat kudrah di zat Allah. Jadi makna dia jauh. Maka kaunuhu qadiran wajib mengetahui dan berpegang secara tafsir satu-satu juga. Jadi semuanya 20. Hak sifat 13 ni kaunuhu qadiran sifat Allah juga. Tapi kaunuhu qadiran dengan kudrah makna lain-lain, tapi retinya sama. Tak payah bilang banyak lah, cukup 13. Lepas tu kaunuhu qadiran berpegang secara ijmal, ianya ada sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi itulah kita ni sifat 13. Kita ni sifat 20. Masyhur kitanya sifat 20. Kalau kata sifat 13 agak, kita jadi macam tertanya-tanya, sifat 13 hak mana pula? Jadi jalanan yang muktamad sifat 13. Jalanan yang mudah sifat 13. Tapi kita berpegang sebagaimana yang sampai kepada kita. Jadi yang sampai kepada kita adalah jalanan Imam Maturidi sifat 20. Jadi sifat 20 lah kitanya. Walau sifat 20 ni bukan jalanan yang muktamad. Ini jalanan yang masyhur. Dan sifat 20 pula, kaunuhu tu payah orang kitanya. Kadang-kadang jarang orang kita menepati pengertian kaunuhu qadiran atas jalanan sifat 20. Jarang kita yang menepati. Akhirnya kita hanya hafaz 20, tapi kita berpegang 13. Kita berpegang 13. Kita kaunuhu qadiran ni keadaan Allah yang kuasa. Tu terjemahan balik bahasa daripada Arab kepada Melayu.
Apa makna keadaan Allah yang kuasa? Jalanan Imam Maturidi, sifat yang melazimi bagi sifat kudrah, ada sifat kudrah, maka Allah bersifat kaunu qadirah, seolah-olah kaunu qadirah ni lah yang melekatkan sifat kudrah di zat Allah. Itu jalanan sifat 20. Jalanan sifat 13, kaunu qadirah, dengan terjemahan dia keadaan Allah yang kuasa, makna dia apa? Kaunu qadirah, ada kudrah di zat Allah. Gitu je. Faham tak ni? Jadi kalau kaunu qadirah dengan makna ada kudrah di zat Allah, jadi makna dengan kudrah sifat yang ketujuh tu makna yang erti dia sama walaupun makna lain-lain. Maka kaunu qadirah tak payahlah mengetahui dan berpegang secara tafsil. Cukup secara ijmal. Ianya sifat kesempurnaan bagi Allah. Secara tafsir setakat 13 sampai ke kalam. Ni hak jalanan hak mudah. Tapi macam sebut tadilah, yang sampai kepada kita jalanan sifat 20. Tapi kalau periksa balik, ngapa je 20? Pegangnya 13 juga. Jadi nak faham 20 ni lah, kena faham juga beza dia. Sifat ma'ani tu sifat apa? Kena faham lah beza dia nya. Tak faham beza God ada nak ikut lah setakat kita kata God setakat ngapa saja jelah. Memang terkadang begitulah, banyak kita ngapa saja je 20 tapi berpegangnya adalah 13. Jadi sifat ma'ani ni sifat yang bangsa ada. Mana kalau Allah buka hijab, buka dinding di hari akhirah, selain daripada dapat melihat zat Allah, dapat melihat sifat kudrah iradah sampai ke kalam. Sifat ma'ani, sifat yang wujudiyah, sifat yang ada. Tak apalah, sekodor-sekodor. Sekodor-sekodor. Kita ni pula, kitab Wisyah ni kitab pekoh. Cuma kita ni masih agak panjang sedikit, insyaAllah 2 jam. Jadi saya berulang kali dah sebut. Jadi kalau boleh hak Wisyah kita 2 jam ni, kita di penghujung tu kita berilah peluang kalau ada persoalan. Tapi persoalan hak fardu ain lah, hak asas-asas. Tapi setakat ni tak ada lagi lah. Tak ada lagi. Cuma kalau tak ada daripada pihak masjid kita ni kok, kita pergi kepada orang yang mengikuti live FB lah. Orang yang mengikuti live FB, kalau ada kemusykilan hak fardu ain sahaja, hak asas-asas hak mudah-mudah sudahlah. Bolehlah kemuka dalam ni live FB tu. Sebab ni nanti saya bukalah hak dalam live FB. Sebab saya memang masa mengajar, saya memang tak pernah buka live FB. Orang ni kadang-kadang dia kemukakan persoalan seolah-olahnya saya tu tengok juga live FB. Saya tak tengok. Saya tak tengok. Ni tak apalah, saya buka. Jadi tak kalau buka tengok ni. Duk tengok FB ni kan, tak baca kitab lah kitanya pula. Tak, ya, kadang-kadang masa mengajarkan orang pun tanya dalam soalan, Ustaz kalau macam ni macam mana? Memang saya dah tengok lah rakam orang mengajar. Dia mengajar, kemudian dia ada macam tiang tu, dibubuh telefon dia. Dia mengajar, lepas tu dia sambut hak tu lah. Kalau we salam, dia jawab salam. Jadi mana apa? Jadi dua lain ke apa panggil? Dua hala. Dia buat gitu. Jadi orang ingat ke saya mengajar ni dah enggak ada live FB, dia orang ingat ke saya tengok live FB. Jadi tu kadang-kadang dia tanya tengah-tengah mengajar. Saya tak tengok. Cuma hal ni saya bukalah. Jadi ke tak jadi tengok dulu kan. Jadi ke tak jadi. Baru nak try. Baru nak try. Ni apa ni? Luah lubang hidung, menengung tak faham dia kata. Menengung tak faham luah lubang hidung juga deh. Dia luah lubang hidung ni kena puji tau. Orang puji luah lubang hidung. Orang puji. Menengung tak faham bukan luah lubang hidung. Tutup lubang hidung. Saya tambah layar dalam ni. Kalau ada.
Kalau ada orang ni, orang nak tanya bab soalan fardu ain dah kita minta orang masjid tak ada. Bab apa? Bab orang kita ni faham lah ke dah? Tak ada. Mana kalau ada dalam FB lah. Mana kita ambil di hujung tu. Jadi kita pergi pada kitab dulu. Pergi pada kitab. Tak jadi dia tengok ke telefon pula. Tengok ke telefon. Tak jadi nak mengajar ni. Terang hari ni. Sebab mana kita 2 jam. Saya biasa keluar duha 1.5 jam je. Jadi 2 jam ni kira-kira tak apalah di hujung tu kalau ada persoalan-persoalan fardu ain ke asas-asas. Itu je lah. Lepas tu kalau tak ada kita kira kalau ada hot live FB lah. Dan iaitu sifat ma'ani yang 7, kudrah dan iradah dan ilmu. Yang mana terdahulu saya ada menyebut bahawa sebelum nak sambung kudrah iradah ilmu ni, saya nak sambung balik nak reken, nak regu dengan wahdaniyah pada perbuatan. Saya bicara dahulu kan. Wahdaniyah pada perbuatan. Wahdaniyah pada perbuatan yang saya bicara dahulunya keluar 2 makna dan ternapi 2 kam. Ternapi 2 kam saya bicara terdahulunya, kam muttasil pada perbuatan, kam munfasil pada perbuatan. Hak wahdaniyah keesaan pada perbuatan. Kemudian bila pergi kepada kudrah iradah, saya nyatakan terdahulunya, saya akan regu balik dengan regu balik dengan wahdaniyah pada perbuatan. Sebab saya memang dalam pengajiannya saya sentiasa mengulangi hak berkaitan dengan kaedah sifat 20 dibicara wahdaniyah pada zat, pada sifat, pada perbuatan. Kemudian berpindah kepada kudrah iradah ilmu. Hak ni memang saya ulang sentiasa nak nampak macam mana susunan ulama kita wahdaniyah kudrah iradah ilmu ni. Susunan ni ulama yang susung ni, tapi penuh dengan barakah. Sebab itulah kalau orang ngaji molek keadaan sifat 20, insya-Allah ke-6 rukun iman, terutama hak rukun iman yang ke-6, qada dan qadar tu clear. Beres. Pada dah clear beres. Sebab apa? Sebab susunan daripada wahdaniyah, kudrah, iradah, ilmu. Walaupun saya sebut berulang kali, pembicaraan sifat Allah asasnya adalah wahdaniyah. Ilmu yang kita pelajari ni namanya ilmu tauhid. Tauhid daripada wahdaniyah. Ilmu tauhid kita ni. Nama ilmu pun pergi kepada wahdaniyah. Ada ni. Sebab apa? Sebab pembicaraan kita berkaitan dengan beriman dengan Allah dan Rasul ni, mari daripada zahirnya 2 kalimah syahadah. Syahadah yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah. Penyaksian bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, dengan makna Allah jua Tuhan. Itu keesaan. Patulah la ilaha illallah dikenali dengan kalimatut tauhid. Dikenali dengan kalimatut tauhid. Kalimah yang mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimah yang mengesakan Allah. Dipanggil kalimatut tauhid, la ilaha illallah. Atau zahir. Hak di lidah kita. Afdalu zikri, la ilaha illallah. Selebih-lebih zikir, la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhal jannah. Sesiapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah, nescaya masuk syurga.
Ini di mulut kita. Hak zahir daripada mulut ni pergi kepada iman. La ilaha illallah, mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi wahdaniyah ni menjadi asas pembicaraan berkaitan dengan sifat Allah. Tapi ulama letak wahdaniyah ni nombor 6. Kenapa ulama letak nombor 6? Hikmah dia cukup besar. Maknanya sebelum daripada nak bicara hak berkaitan dengan apa ni? Berkaitan dengan sifat-sifat Allah yang lain, bicara dahulu berkaitan dengan wujud. Pada ni. Wujud Allah Tuhan yang Esa, wujud yang tidak ada permulaan. Ni. Mana apa tu? Mari daripada pembicaraan hak berkaitan dengan asasnya adalah wahdaniyah. Asasnya adalah wahdaniyah. Tapi ulama letak nombor 6. Kemudian daripada wahdaniyah tu keesaan pada zat, sifat, perbuatan, disusuli dengan kudrah, iradah, ilmu. Mengesakan Allah pada perbuatan dengan makna perbuatan Allah tidak bersekutu dengan perbuatan selain daripada Allah. Satu makna laginya, tidak ada satu perbuatan pun selain daripada Allah yang mengadakan. Dia akan keluar kepada dua makna kalau keesaan pada perbuatan ni. Makna yang pertama, tidak ada perbuatan Allah yang bersekutu, yang berkongsi, yang bekerjasama dengan yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Satu makna laginya, tiada bagi yang lain daripada Allah perbuatan yang mengadakan. Yang mengadakan hanyalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Itu makna keesaan pada perbuatan. Yang pertama, perbuatan Allah tidak bersekutu, tidak berkongsi dengan perbuatan yang lain. Makna yang kedua, tidak ada perbuatan yang lain seperti perbuatan Allah yang mengadakan. Bersekutunya macam mana? Hak bersekutu ni hak dipanggil bekerjasama tu lah. Bersekutu ni dipanggil kam muttasil pada perbuatan. Kam muttasil pada perbuatan. Apa muttasil? Muttasil ni berhubung. Mana berhubung? Bekerjasama. Satu perbuatan, tapi bekerjasama antara perbuatan Allah dengan perbuatan selain daripada Allah. Ginilah, kita buat contoh. Hak berkongsi ni satu yang dipanggil, satu laginya hak mustahil berasing-asing kerja, berasing-asing tagang dia panggil. Gini. Hak berkongsi ni begini, satu barang yang berat, angkatnya dua orang. Jadi yang mengangkat ni berkongsi dia panggil. Seorang pegang sebelah, seorang pegang sebelah. Itu dia panggil berkongsi, pegang sebelah-sebelah. Itu muttasil. Berikan muttasil pada perbuatan. Mana yang mengangkat tu bekerjasama dua orang yang angkat. Munfasil macam mana pula? Munfasil ni bercerai, berpisah, berasing-asing. Kita muttasil, munfasil, kita faham tak? Hak saya sebut sebelum ni tu lah. Mak muttasil, mak wajib. Mak wajib muttasil tu, mak jaiz munfasil tu. Faham tak? Sebut kata mak wajib muttasil, jaa. Mak jaiz munfasil. Kita tahu dah munfasil ni dua kalimah. Kita terjemah macam mana? Hak kita ngaji tajwid. Sebab saya ngaji tajwid dahulu, tak ada terjemah. Tak ada terjemah. Cuma kita mak wajib muttasil, kita mari lalu di kepala apa sen tu. Kita tengok ayat Quran pula. Ni hak mak wajib muttasil ni. Muttasil mana apa? Ke orang learning dia buat terjemah? Mungkinlah dah.
Muttasil munfasil itulah. Maknanya kalau kita biasa hak mak wajib muttasil, mak jai munfasil itu mungkinlah. Kita mudah sikit nak nampak. Jadi hak kan muttasil ni berbilang tukang buat secara berhubung. Apa makna berhubung? Bekerjasama. Angkat satu barang yang berat, seorang angkat sebelah, seorang angkat sebelah. Tu. Hak munfasil ni bercerai. Bagaimana? Berasing-asing. Pada berasing-asing, barang tak berat mana. Kamu angkat separuh, kamu angkat sendiri-sendiri. Kamu angkat separuh, kamu angkat sendiri-sendiri. Tak payah kerja sama lah. Kamu kerja sesar hak kamu angkat, kamu gihak. Kamu sesar kamu angkat, kamu gihak. Ni bagaimana? Berasing-asing. Itu panggil munfasil. Mana tukang akad berbilang dua orang, tapi munfasil. Kerja masing-masing, bukan muttasil, bukan ittisal, bukan berhubung, bukan bekerjasama. Ada situ. Jadi kalau muttasil ni barang berat, dua orang angkat, bekerjasama. Kalau munfasil ni berasing-asing tagang, berasing-asing kerja, berasing-asing buat. Mana apa ni? Barang ringan. Kamu angkat bagian kamu separuh. Tak ada pakat. Hak kamu pula angkat bangga kamu separuh. Tak pakat-pakat lah. Benda ringan dia. Kerja masing-masing. Sudah kerja, balik. Contoh. Jadi hak muttasil ni, orang ni panggil mensyirikkan Allah pada perbuatan dengan bahawa Allah perbuat tetapi bekerjasama dengan selain daripada perbuatan Allah. Kalau munfasil pula, Allah buat pekerjaan dia selain daripada Allah, makhluklah selain Allah ni buat pekerjaan dia asing-asing, tak ada kaitan dengan Allah. Ada ni. Jadi dalam kitab disebut perbuatan Allah, kemudian satu laginya perbuatan yang lain daripada Allah, perbuatan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan yang selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah ni banyak makhluk. Tapi kita sebut makhluk selalulah. Di ayat kita, perbuatan Allah bekerjasama dengan perbuatan yang lain daripada Allah. Ataupun perbuatan Allah dan perbuatan yang lain ni perbuatan yang sama-sama mengadakan tapi kerja masing-masing. Tapi disebut yang lain daripada Allah ni makhluk lah. Jadi kita sebut makhluk je. Satu perbuatan bekerjasama antara Allah dan perbuatan makhluk. Ini hak mensyirikkan Allah pada perbuatan. Satu laginya mensyirikkan Allah pada perbuatan Allah, perbuatan Allah. Kemudian perbuatan makhluk, perbuatan dia sendiri yang sama dengan perbuatan Allah mengadakan juga. Yang langsung tidak berkait dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak perbuatan Allah ni perbuatan Allah, tak bekerjasama dengan makhluk. Perbuatan makhluk ni perbuatan makhluk, tidak bekerjasama dengan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dua kesyirikan dia panggil. Ni mengesakan Allah pada perbuatan. Mana yang pertama, perbuatan Allah sama sekali tidak bekerjasama dengan perbuatan makhluk. Yang kedua, perbuatan yang mengadakan hanyalah perbuatan Allah, makhluk tak bekas sama sekali. Itu hak keesaan pada perbuatan. Lawan keesaan adalah mensyirikkan Allah pada perbuatan. Yang pertama, syiriknya bekerjasama antara perbuatan Allah dengan perbuatan makhluk Allah. Satu lagi kesyirikannya, perbuatan Allah tidak bekerjasama dengan makhluk. Perbuatan makhluk tidak bekerjasama dengan perbuatan Allah. Perbuatan Allah sendiri-sendiri hak perbuatan Allah, hak besar-besar buat langit buat bumi. Perbuatan makhluk sendiri-sendiri hak kecil-kecil ni yang tidak ada kaitan dengan perbuatan Allah. Ni dua kesyirikan lawan kepada dua makna keesaan pada perbuatan. Mana?
tak boleh layang soalan ni, tak boleh nak ngajar kita. Tak ngajar bab lain, orang tanya bab pekoh, bab apa. Minta maaf lah, hak ikut hak live FB ni, tengoklah setakat mana. Nanti dah FB ni macam-macam lah. Tanya bab pekoh dia juga tu, tanya bab tauhid dia juga. Bukan, Oh, iya ke? Oh, waktu bukan dia, tengoklah ada masa. Sebab kalau tajuk tu walaupun pegangan juga, tapi dia punya fokus dia berlainan. Nanti kan balik pening kepala dia tu, nak mikir waktu lagi. Tu tengok dulu mana. Jadi hak keesaan pada perbuatan ni dua makna tadi. Mensyirikkan Allah pada perbuatan dua makna. Mengesakan Allah pada perbuatan makna pertama, tidak bersekutu. Perbuatan Allah dengan perbuatan makhluk. Makna yang keduanya, tidak ada perbuatan makhluk atas jalan mengadakan seperti mana perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ada ni. Mensyirikkan Allah pada perbuatan, satunya perbuatan Allah bekerjasama dengan perbuatan makhluk. Yang keduanya, perbuatan Allah sendiri-sendiri, besar-besar wal langit wa bumi, perbuatan makhluk sendiri-sendiri, hak kecil-kecil yang tidak berkait dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ni kita kena fokus molek. Kena fokus molek. Manakah hak perbuatan Allah, hak jenis ittisal, hak jenis bekerjasama? Hak jenis bekerjasama. Allah Subhanahu wa taala menjadikan, meletakkan sifat kudrah di hamba. Allah Subhanahu wa taala menjadikan, meletakkan ketajaman di pisau, kepanasan di api, mujarab di obat. Itu contoh. Jadi Allah jadikan, letakkan kudrah, tenaga di hamba. Jadi hamba makhluk Allah, kudrah yang Tuhan letak di hamba, di manusia, makhluk Allah. Tubuh hamba ni perkara yang lain. Kudrah yang Tuhan letak di hamba perkara yang lain. Ada orang tubuh comel letih, tapi Tuhan tidak jadikan kudrah di tubuh kita, maka dia terlantar. Ada ni. Jadi tubuh hamba Tuhan jadikan kudrah di tubuh hamba. Kudrah di tubuh hamba ni makhluk. Makhluk lah. Memang makhluk. Ada ni. Sampai masa selepas Allah jadikan kudrah di tubuh hamba, kudrah tu perbuatan Allah. Allah yang letakkan kudrah. Perbuatan Allah. Allah yang menjadikan kudrah di hamba. Ada ni. Lepas daripada tu, kudrah hamba ni lah yang ambil peranan. Kudrah hamba ni lah yang ambil peranan pula, yang menggerak diamkan hamba dalam usaha dan menghasilkan usaha hamba. Itu muttasil. Ada ni. Kerjasamanya di mana? Kerjasama di sini bukan serentak lah. Kita kerjasama ni, kita faham macam tadi, angkat serentak. Ada ni. Dia sama dengan makna Allah, kerja Allah, perbuatan Allah, af'alullah adalah letak kudrah di hamba. Setakat tu je af'alullah. Apabila Tuhan letak kudrah di hamba, kudrah ni lah pula yang berperanan. Kudrah ni lah pula yang berperanan menggerak diamkan usaha hamba, yang menghasilkan usaha hamba. Yang menggerak diamkan usaha hamba, yang menghasilkan usaha hamba. Jadi berhasil gerak diam kita berusaha ni, kemudian jadi apa yang kita usaha? Perbuatan siapa? Perbuatan kudrah yang Tuhan letak di hamba. Tapi kudrah mari di perbuatan siapa? Allah. Jadi menggerak diamkan hamba pada berusaha, menghasilkan usaha hamba, di situ ada dua
perbuatan. Perbuatan Allah separuh, perbuatan makhluk separuh. Mana makhluknya? Kudrah di kita itu makhluk. Jadi perbuatan Allah letak kudrah di kita. Perbuatan kudrah ni, ni bahagian menghasilkan usaha. Nampak tak situ? Dan apa tu? Bekerjasama. Perbuat kudrah ada di hamba ni makhluk Allah, mari daripada Allah. Allah buat. Lepas tu kudrah ni pula yang buat. Gitu. Kudrah ni lah pula yang menggerak diamkan hamba berusaha, dan kudrah ni pula yang menjadikan, yang menghasilkan usaha hamba. Hak dipanggil Mu'tazilah Qadariyah tu. Hak ni lah hak mensyirikkan Allah pada perbuatan yang khilaf ulama, kafir ataupun dosa besar. Ada itu. Berarti makhluk pun ada perbuatan. Di situ ternapilah keesaan pada perbuatan. Apa makna keesaan pada perbuatan? Dengan makna yang perbuat hanyalah Allah. Tiba-tiba makhluk perbuat juga. Mana makhluknya? Kudrah yang ada di hamba tu. Tenaga lah, tenaga. Apa? Energi. Reng. Ada ni. Kudrah ni lah. Kita ni sebut kudrah, kita tukar dengan kudrah sifat yang ketujuh. Hak ni kudrah qadimah, kudrah yang sedia kala, yang ada di zat Allah Ta'ala. Yang kita bicara sekarang, kudrah yang Tuhan letak di hamba tu. Kudrah hadisah, kudrah yang baharu tu. Tapi letak sebut kudrah ni takut kita bertukar jadinya. Sebut tenaga tau. Tenaga. Energi. Jadi tenaga yang ada di kita ni makhluk Allah. Tiba-tiba makhluk ni berperanan juga. Gitu. Berperanan pada mengadakan apa? Mengadakan gerak diam hamba dan menghasilkan usaha hamba. Dah Allah, af'alullah, perbuatan Allah hanya menjadikan tenaga di hamba. Kemudian tenaga di hamba makhluk ni pula yang ambil alih. Ambil alih untuk menggerak diamkan usaha hamba dan menghasilkan usaha hamba. Ini panggil bekerjasama. Perbuatan af'alullah separuh, perbuatan makhluk separuh. Mana makhluk? Tenaga di hamba tu. Itu dia panggil kam muttasil pada perbuatan. Bekerjasama. Mana? Boleh faham tak tu? Sama dengan contoh saya sebut tadi. Tuhan jadikan tajam di pisau. Pisau satu zat, satu benda yang Tuhan jadikan. Pisau ni terkadang tajam, terkadang tumpu. Jadi tajam di pisau ni Allah yang jadikan. Ada ni, Allah yang jadikan. Tajam di pisau tu Allah yang jadikan. Selepas Allah jadikan tajam di pisau, sampai masa tajam di pisau itulah yang mengadakan, yang menjadikan putus. Gitu. Ada ni. Sekarang pisau makhluk Allah. Yang mana pisau ni ada yang Tuhan letak tajam, ada yang Tuhan jadikan pisau ni tumpu. Jadi Tuhan jadikan tajam di pisau. Sampai masa tajam ni lah yang menjadikan, yang beri bekas kepada luka ke, putus ke. Bukan perbuatan Allah dah. Jadi perbuatan Allah, af'alullahnya di mana? Letak tajam di pisau. Ada ni. Antara tenaga di hamba, tajam di pisau, lebih kurang dia. Cuma dalam kitab, hak tenaga di hamba ni Tuhan letak kudrah pada hamba. Hak tajam di pisau Tuhan letak quwah, dia panggil. Quwatun. Qaf, waw, ta marbutah. Quwah. Apa dia quwah? Ketajaman di pisau, kepanasan di api, mujarak di obat,
kuah di nasi, kuah di air. Kuah di nasi mengenyangkan, tidak boleh menghilangkan dahaga. Kuah di air menghilangkan dahaga, tidak boleh mengenyangkan. Ini kuah dia panggil. Faham kuah je lah. Kuwatun, qaf waw ta, kuwatun, kekuatan asal makna dia. Kuah, bukan kuah masuk tu. Kuwatun, qaf waw ta marbutah. Kalau tadi Tuhan letak kudrah pada diri hamba. Yang kedua Tuhan letak kuah di pisau, di api, di obat, di nasi, di air. Itu kuah. Sebut kuah sudahlah. Mana kekuatan. Walaupun kita bunyi macam sama, memang samalah di sini bekerjasama antara perbuatan Allah dengan perbuatan makhluk Allah. Tapi hak ni firqah lain-lain. Mana kumpulan lain-lain, Mu'tazilah hak lain-lain. Hak kudrah di hamba, firqah lain, Mu'tazilah lain, puak lain. Kuah di pisau di api, firqah lain. Mana puak lain, mazhab lain, Mu'tazilah yang lain. Tak ada. Kalau kudrah di hamba, Mu'tazilah qadariyah. Qadar, kudrah yang Tuhan letak di hamba. Hak kuah di pisau di api, itu mazhab tabaiyin dipanggil. Mazhab yang berpegang dengan tabiat semula jadi. Mazhab yang berpegang dengan tabiat semula jadi. Tabai ini tabiat semula jadi. Hak tu nanti akan kita akan bicara panjang pula lah. Hak ni tabaiin tu. Hak tabaiin kita akan bicara panjang pula. Jadi kita ni masuk kudrah, iradah, sifat ma'ani ni, kita tengoklah macam mana. Macam mana kita sempat sambung ke tak sambung. Kalau dah sempat sambung pun gitulah. Hak soalan dalam FB tu biarlah dulunya. Kita buka soalan, orang tahu soalan, kita tak jawab. Siang kau orang. Mengapa ni? Menghampakan. Dah bukan. Dah pukul 10 dah. Hak wahdaniyah pada kita nak bicara kudrah ni. Cuma saya sebut terdahulunya, nak bicara kudrah, nak kaitkan dengan wahdaniyah pada perbuatan. Bila lagi pada wahdaniyah perbuatan ni juga jadi panjang pula. Tapi ini kena ambil molek ni. Kena ambil molek. Ini bab keesaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dia mentauhidkan Allah pada zat, itu tetap dah orang Islam. Allah Tuhan yang satu, tu tetap dah. Zat Tuhan tidak berjuzuk. Itu keesaan pada perbuatan kita bicara dahulu. Apa makna keesaan pada perbuatan? Allah Tuhan yang esa, zat Allah tidak berjuzuk macam zat kita. Ni. Zat kita ni kan berjuzuk, berbahagian. Ada bahagian kulit, daging, tulang, kepala, tubuh. Orang Islam tetap dah. Zat Allah tidak sebagaimana zat makhluk yang berjuzuk. Itu keesaan pada zat. Keesaan pada zat pula tidak ada Tuhan yang kedua selain Allah Subhanahu wa taala. Orang Islam clear di situ. Keesaan pada zat. Keesaan pada sifat pun samalah. Kita pasti berpegang sifat kudrah Allah satu, sifat iradah Allah satu, sifat ilmu Allah satu. Perbuatan Allah, banyaklah perbuatan Allah yang sedang berlaku ni, perbuatan Allah yang bersifat kudrah. Oleh kerana perbuatan Allah ni banyak, maka Allah perlu kena ada dua kudrah di zat Allah. Tak ada orang Islam yang berfahaman seumpama tu. Jadi orang Islam pastilah berpegang kudrahnya satu, iradahnya satu yang ada di zat Allah. Itu clear. Ni. Hak mentauhidkan Allah pada perbuatan ni. Ni keluar pegangan bagai-bagai perangai Mu'tazilah. Termasuk Qadariyah tadi adalah orang Islam. Dan sama juga dengan orang Islam pada masa kita sekarang. Hak di keesaan pada perbuatan ni keluar bagai-bagai fahaman yang terpesong walaupun di kalangan orang yang rupa agama sekalipun. Hak ni saya sentiasa peringat supaya berhati-hati. Pahaman-pahaman yang mensyirikkan Allah pada perbuatan. Tapi dia menyatakan dia berpegang keesaan Allah pada perbuatan.
Tapi sebenarnya tidak berpegang keesaan Allah pada perbuatan, bukan berpegang dengan mensyirikkan Allah pada perbuatan, walaupun dia tidak menyedari dan dia tidak mengaku. Lepas tu kata kena ambil molek hak keesaan pada perbuatan. Jadi hak tadi saya sebut hak Tuhan letak kudrah di hamba, tenaga. Tuhan letak kuah di pisau, di api, di obat, di nasi, di air, kita kata. Bila Allah letak tenaga di hamba, selepas tu tenaga di hamba makhluk telah pula yang berperanan, bukan perbuatan Allah. Bila Tuhan letak kuah tajam di pisau, tajam itulah yang memutuskan, bukan lagi perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Itu dipanggil mensyirikkan Allah pada perbuatan, tidak mengesakan Allah pada perbuatan. Dan apa makna mengesakan Allah pada perbuatan? Sebenarnya apa makna mengesakan Allah pada perbuatan? Mengesakan Allah pada perbuatan dengan makna semua perbuatan yang berlaku adalah perbuatan Allah. Allah khaliqu kulli syai'. Allah yang menjadikan sekalian perkara. Zalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai'. Allah yang menjadikan sekalian perkara. Allah menjadikan sekalian perkara. Ada ni. Apa makna Allah menjadikan sekalian perkara? Betul. Allah yang menjadikan tenaga di hamba. Betul. Tetapi tenaga tu tetap makhluk Allah. Makhluk tetap lemah. Yang menjadikan gerak dia bukan kudrah di hamba. Allah yang menjadikan gerak dia yang hamba. Menghasilkan usaha hamba, Allah yang menghasilkan usaha hamba, bukan tenaga yang menghasilkan usaha hamba. Ini barulah keesaan pada perbuatan yang perbuat hanya Allah. Kalau kata Allah, perbuatan Allah letak kudrah tenaga di hamba, lepas daripada tu kudrah di hamba, tenaga di hamba lah yang berperanan sendiri. Tetapi kudrah tu tetap berkait dengan Allah, sebab Allah yang jadikan. Betul lah, berkait dengan Allah, hanya pada Allah jadikan. Lepas itu tenaga makhluk Allah ni pula yang menjadikan gerak diam, yang menjadikan usaha yang dilakukan, yang menghasilkan usaha dilakukan. Maknanya bukan perbuatan Allah dah. Mana kata keesaan pada perbuatan, yang perbuat hanyalah Allah. Faham tak ni? Larilah. Tapi Mu'tazilah Qadariyah mengatakan tak lari, perbuatan Allah juga, dia kata. Perbuatan Allah di mana kamu berpegang tenaga tu yang menghasilkan gerak diam dan menghasilkan usaha. Dah tenaga mari mana? Tenaga mari Allah. Hak Allah jugalah, dia kata. Hak tu fahaman dia. Dia masih lagi tidak menafikan kesyirikan. Dia masih lagi kalangan mentauhidkan Allah pada perbuatan. Betul lah tenaga tu yang berperanan, tapi tenaga ni mari mana ni? Mari Allah letak. Dah mari Allah letak. Walaupun tenaga yang berperanan tetap Allah, dia kata. Ni Mu'tazilah Qadariyah. Dia tidak mengatakan kamilah mensyirikkan, tidak kata. Tapi hakikatnya gitulah. Tapi dia tak ngaku gitu. Sebab dia kata memanglah tenaga tu yang berperanan, bukan Allah dah. Tapi dia kata Allah jugalah, sebab tenaga tu mari daripada Allah. Dia kait gitu. Sebab dia ni banyak dengan akal. Kalau Allah letak tenaga di hamba, patut tenaga ni tidak berperanan, tak ada faedah Tuhan letak. Jangan akal dia memakan. Sekarang ni Ahli Sunnah pun berpegang Allah jadikan tenaga di hamba. Betul kan? Ahli Sunnah berpegang Allah jadikan tenaga di hamba. Tiba-tiba tenaga ni tidak berperanan. Apa faedah Allah jadikan tenaga di hamba kalau tidak berperanan?
Jadi sia-sia perbuatan Allah. Tidak ada perbuatan Allah yang sia-sia. Bila Allah jadikan tenaga dia hamba, tenaga ni lah yang berperanan. Jadi tenaga yang bekas bukan Allah. Allah juga sebab tenaga ni maksud Allah. Ada ni. Itu hak Mu'tazilah Qadariyah. Jangan. Kalau kena urau, jangan makan. Boleh jadi makan tu. Ni. Lepas tu akidah Mu'tazilah ni banyak kepada logik akal. Agak munasabah. Allah letak tenaga di hamba. Lepas tu tenaga kosong. Kosong. Tak ada. Tetap perbuatan Allah. Apa guna Allah letak tenaga di hamba? Allah letak tenaga di hamba untuk menyandarkan perbuatan baik buruk tu hamba yang buat. Maka sampai masa hamba akan dihukum. Sebab apa? Sebab disandarkan perbuatan baik dan buruk kepada hamba kerana Allah letak tenaga di hamba. Ini ahli sunnah. Tapi tenaga tu tidak berperanan apa-apa. Jadi kenapa disandarkan perbuatan baik buruk pada hamba? Kerana di hamba ada perbuatan yang Tuhan letak. Di hamba ada tenaga yang Tuhan letak. Maka yang perbuat baik dan buruk hamba. Maka hamba akan menerima balasan di hari akhirat. Kenapa? Kerana disandarkan perbuatan pada hamba. Kenapa kata hamba yang perbuat perkara baik, perkara buruk? Kerana di hamba Tuhan letak dah tenaga. Maka dikaitkan perbuatan tu dengan perbuatan hamba sebab Allah letak tenaga di hamba. Dah tenaga tu berperanan ke tidak? Tidak sebenarnya. Macam nak ngecek. Ni akal Mu'tazilah jangan. Boleh tu. Allah letak tenaga di hamba. Hamba buat perkara baik, buat perkara jahat. Maka hamba akan menerima akan dipertanggungjawab di hari akhirat kerana disandarkan perbuatan baik dan jahat kepada hamba kerana di hamba Tuhan letak tenaga. Tapi adakah tenaga tu berperanan? Tenaga tu Tuhan letak saja tidak berperanan. Yang berperanan tetap perbuatan Allah. Jadi kenapa sandar perbuatan baik dan jahat kepada hamba? Sebab Tuhan letak kudrah di hamba, maka hamba akan dipertanggungjawab di hari akhir walaupun perbuatan hamba itu tidak walaupun tenaga hamba tidak berperanan sekalipun. Jadi situ macam nak sender ke hamba tapi bukan hak hamba. Lepas tu nak hukum hamba pula. Ni Mu'tazilah tak terima Takut nak cerita hak hujah-hujah Mu'tazilah ni, takut laku hak dia. Laku hak dia nanti. Tu kena dengar ulang kali tu. Dan memang orang belajar ni hak ikut kelas, kau ikut FB ke, hak ikut kelas pun dia kata dia balik dia dengar pula dalam FB tu sekali, dua kali. Padahal saya ni dalam bab ni habis kelas saya tekang ni. Ulang tu tahu ratus bawah ribu pula tahu lah ni. Tapi orang hak ikut tu dia tetap dengar hak ngaji, hak ikut kuliah lah. Tapi ikut kuliah pun dibalik dia kata dia ulang dengar pula dalam FB tu. Takut juga kadang-kadang. Takut tak faham. Tapi orang ulang-ulang seumpama tu alhamdulillah ada kesungguhan. Cuma kadang-kadang kita hak hujah-hujah Mu'tazilah tu dia kena cemak-cemak sikit lah. Sebab hujah Mu'tazilah ni memang logik akal. Allah letak tenaga di hamba, maka tenaga tu yang berperanan sepenuhnya. Buat perkara baik, terima balasan baik di hari akhirat. Buat perkara jahat, terima balasan jahat di hari akhirat kerana kamu perbuat sendiri dengan tenaga yang Tuhan letak pada kamu. Jadi kalau tenaga tu buat sendiri, tidak keesaanlah pada perbuatan sebab bukan Allah perbuat. Tiba-tiba makhluk itu tenaga yang perbuat. Ada tak? Tenaga tu mari daripada Allah. Allah juga yang buat dia kira. Ni Mu'tazilah Qadariyah. Bagaimana? Kita ahli sunnah tak? Mati di keesaan pada perbuatan. Kesemua perbuatan yang berlaku adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satu perkara
walaupun sebesar zarah yang berlaku yang bukan datang dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Allah jadikan tenaga di hamba, walaupun Allah letak kuah ketajaman di pisau sekalipun, sampai masa berlaku kesemuanya perbuatan Allah, keesaan pada perbuatan makhluk langsung tidak ada perbuatan. Makhluk termasuk tenaga di hamba, tidak ada peranan. Makhluk termasuk kuah ketajaman di pisau, tidak ada perbuatan. Semuanya keesaan Allah pada perbuatan. Kesemuanya perbuatan Allah. Kalau kesemuanya perbuatan Allah, kenapa Allah jadikan tenaga di hamba? Kenapa Allah jadikan tajam di mata pisau? Tak payah tanyalah, hak dia. Hak dia. Mana dia nak letak tenaga sampai masa yang berperanan tetap perbuatan Allah. Allah letak tajam di pisau, yang berperanan tetap perbuatan Allah. Dan kenapa Allah jadikan tenaga di hamba? Kenapa Allah jadikan tajam di pisau? Hak dia, kok ada dia nak buat mana pun. Cakap tu je lah. Sebab kita mati dah, semua perbuatan yang berlaku, perbuatan Allah. Selain daripada Allah, namanya makhluk, tidak ada sebarang perbuatan, tidak ada sebarang peranan. Itu sahaja. Walaupun makhluk tu sebesar-besar makhluk yang namanya malaikah sekalipun, tidak ada perbuatan. Perbuatan hanyalah perbuatan Allah. Keesaan pada perbuatan Allah mana? Allah yang bersifat dengan kudrah. Macam mana? Jadi kalau Allah letak tenaga di hamba, kemudian tenaga tu yang berperanan asing, Allah letak tajam di pisau, tajam tu berperanan asing, bererti berlakunya usaha hamba, berhasilnya usaha hamba bukan keesaan pada perbuatan. Perbuatan Allah hanya separuh, letak tenaga, diri usaha, diri menghasilkan usaha adalah perbuatan tenaga, perbuatan makhluk. Ini dipanggilkan muttasil pada perbuatan. Mana bekerjasama pada perbuatan. Perbuatan Allah letak tenaga di hamba. Lepas tu tenaga makhluk Allah ni pula yang berperanan menggerak diamkan hamba pada usaha dan menghasilkan usaha hamba. Hak ni hak mensyirikkan Allah pada perbuatan, separuh-separuh perbuatan hak khilaf ulama, sama ada kafir ataupun pegangan yang fasik lagi mubtadi'. Fasik ni pegangan yang berdosa besar, mubtadi' ni pegangan yang bid'ah, yang diada-adakan, direka-reka, yang tidak ada pegangan ni pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, bid'ah i'tiqadiyah, bid'ah yang sesat. Sesat hak bekerjasama. Hak ittisal, hak bersama, hak ittisan, hak bersambung, hak berkait. Perbuatan Allah separuh, perbuatan makhluk separuh. Hak infisal pula ni, hak berasing-asing. Kalau kita contoh tadi, barang ringan, separuh kamu angkat, separuh kamu angkat, tidak ada kaitan, tak ada kaitan, tak ada ni. Buat kerja masing-masing, siap balik. Hak tak siap habis. Tak usah duk tolong aku lah. Buat kerja masing-masing. Berasing-asing bagi. Dia panggil infisal. Berasing-asing. Berpisah, bercerai, berasing-asing. Macam mana pula hak infisal pada perbuatan? Kan munfasi pada perbuatan. Perbuatan Allah, perbuatan Allah. Perbuatan makhluk solid yang tidak ada kaitan dengan perbuatan Allah. Perbuatan Allahnya mana? Buat langit, buat bumi, buat siang, buat malam. Tu clear. Perbuatan Allah. Lepas daripada tu, Allah jadikan manusia yang menggerak diamkan manusia, yang berhasilkan perbuatan manusia langsung tidak ada kaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata manusia. Hak qadariyah ni, perbuatan manusia adalah datang daripada
tenaga yang Tuhan letak di manusia. Ni tidak ada kaitan dengan Allah. Manusia itu sendiri-sendiri yang memberi bekah, yang tidak ada kaitan pun dengan Allah Subhanahu wa taala. Hak Allahnya mana? Hak Allah buat langit, buat bumi, buat siang, buat malam, jadikan manusia. Lepas itu, apa yang berlaku pada manusia, gerak diam manusia, kerja buat manusia, langsung tidak ada kaitan dengan Allah. Tapi zat manusia itu Allah yang jadikan. Zat manusia Allah jadikan. Tapi itu bahagian manusia dah. Tak ada kaitan dengan Allah. Allah hanya mengetahui je. Manusia nak buat apa, tak ada kaitan dengan Allah. Manusia sendiri-sendiri. Tak ada kaitan. Tak ada. Hak tadi, hak kerjasama tadi, manusia bergerak diam ni kerana Tuhan letak kudrah di manusia. Dia berkait dengan Allah Ta'ala kerana Allah letak kudrah, tenaga. Ini tak ada kaitan dengan Allah. Semata-mata manusia lah yang memberikan, yang bergerak diam dan menghasilkan perbuatan. Hak ni kapi ijma' ulama'. Hak ni langsung tak ada kaitan dengan af'alullah. Hak qadariyah tadi ada kaitan dengan af'alullah, perbuatan Allah. Manusia buat sendiri tetapi dengan kudrah yang Tuhan letak di manusia. Ni hak beza dia. Hak ni tak ada kaitan. Ada ni. Sampai masa pisau itulah sendiri-sendiri. Pisau itulah sendiri-sendiri yang memutuskan, yang tidak ada kaitan dengan kuah ketajaman yang Tuhan letak di pisau. Hak tu kapi ijma' ulama'. Ni hak syirik, mensyirikkan Allah pada perbuatan, yang kapi ijma' ulama'. Yang mensyirikkan Allah pada perbuatan, yang kapi ijma' ulama'. Yang di dalam FB ni tidak mentajsimkan perbuatan Allah. Hak tajsim tu bab lain tu, bukan bab perbuatan ni. Mana apa? Mereka mensyirikkan Allah pada perbuatan, yang mana perbuatan makhluk ni tak ada kaitan dengan perbuatan Allah. Infisal, berasing-asing terus. Allah bahagian Allah. Inilah hak memperjalankan langit bumi ni, tu bahagian Allah. Bahagian makhluk suku sakat. Pisau sendiri-sendiri memutuskan. Tidak kaitan pun dengan tajam yang Tuhan letak di situ. Tak ada. Tajam tu bukan mari daripada Allah Ta'ala. Memang dia tajam pisau tu. Asal tajam, tak ada kaitan pun dengan Allah yang jadikan pun tak ada. Jadi semata-mata pisau memutuskan, semata-mata api yang menghanguskan. Waktu kapi ijma' ulama'. Hak tadi tu memanglah sebagaimana tenaga yang berperanan sendiri, tajam tu pun berperanan sendiri yang memutuskan. Tapi tajam tu dia ada kait dengan af'alullah, Allah yang jadikan tajam. Hak saya sebut tadi mazhab tabaiyin tu. Di mazhab tabai ni mazhab yang berpegang tabi'ah semula jadi. Tapi tabai semula jadi ni pun dipecah dua pula. Satunya memang, contoh kita letak satulah senang, pisau. Memang pisau memutuskan sendiri-sendiri, tabi'ah bahasa dia, dengan tajam yang Tuhan letak di pisau. Ni tabaiyin yang khilaf kafir terhadap dosa besar. Satu tabaiinnya, pisau memutuskan sendiri-sendiri yang langsung tidak berkait dengan af'alullah, buat tajam beli pisau ke tidak ada kaitan. Sendiri-sendiri tidak ada kaitan dengan perbuatan Allah. Ini kafir ijma' ulama'. Dia panggil tabaiin dah kedua-dua tu. Tapi dua pahaman yang sedikit berbeza. Apa ni bab lain lah. Contoh, golongan yang menyabitkan tempat bagi Allah. Golongan yang menyatakan Allah ada muka, ada mata, ada tangan. Dia dua golongan juga. Satunya menyabitkan tempat bagi Allah. Tempat macam mana? Macam kita lah. Allah bertempat di arash, Allah duduk di arash, macam kita duduk atas kursi. Ni waktu kapi ijma'. Allah bertempat, Allah duduk di arash, tapi yang selayaknya dengan dia. Ni hak fasik lagi mubtadi'. Yang khilaf pada kapi. Allah ada muka, mata, tangan.
muka, mata, tangan berjising macam kita lah. Atau kapi ijma' ulama. Allah ada muka, mata, tangan pun peseng dia lah. Yang selayuk dengan dia lah. Takkan nak sama dengan makhluk pula. Ni hak fasik lagi mubtadi'. Dia gitulah. Jadi puak tabi'in ni memang pisau yang memutuskan. Secara tabi'ah, secara semula jadi. Secara peseng dia, basa dia, kan gitu, semula jadi. Tapi walaupun pisau memutuskan secara semula jadi bukan perbuatan Allah, tetapi dengan tajam yang Tuhan letak di pisau. Ni hak tabi'in, hak khilaf pada kafir. Ada kata kafir, ada kata fasik lagi mubtadi'. Satu tabi'in lagi ni, pisau memutuskan sendiri, tidak ada kaitan pun. Tidak ada kaitan pun antara perbuatan pisau dengan Allah Subhanahu wa taala atau kafir ijma' ulama. Tanda ni. Jadi di situ ada kam muttasil yang khilaf pada kafir, ada kam munfasil yang ijma' pada kafir. Gua ni. Boleh beza dah tu. Kita balik pada hak akidah kita, mengesakan Allah pada perbuatan. Semua yang berlaku perbuatan Allah. Allah letak tenaga di hamba, perbuatan Allah. Allah menggerak diamkan hamba, perbuatan Allah. Allah menghasilkan perbuatan hamba usaha tadi, perbuatan Allah. Allah letak tajam di pisau. Sampai masa putus ke luka ke, tetap perbuatan Allah. Hanya Allah yang perbuat. Makhluk termasuk tenaga di hamba, makhluk termasuk tajam di pisau, makhluk tak bekas sama sekali. Artinya simple saja. Tak usah pergi panjang-panjang lah. Dah apa guna Allah letak tenaga di hamba? Apa guna Allah letak tajam di pisau? Sampai masa tenaga tu tak ada peranan apa-apa, sampai masa tajam di pisau yang Tuhan letak tak ada peranan apa-apa, tetap Allah yang menjadikan. Kenapa Allah jadikan tenaga di hamba? Kenapa Allah jadikan tajam di pisau? Tak sedut tanyalah kejayaan Allah Subhanahu wa taala. Gitu je. Kan? Allah jadikan khasiat. Allah jadikan khasiat di obat contohnya. Allah jadikan khasiat di pemakanan contohnya. Ada ni. Allah jadikan obat, Allah jadikan khasiat, Allah jadikan khasiat di obat, Allah jadikan khasiat di pemakanan. Sebab di obat ni ada kandungan dia lah. Bukan getir gandung, lepas tu buat jadi obat, jadi macam empat segi, ada bola, ada lepeh, ada. Lepas tu buat dia berkandung apa? Gandum je. Lepas tu dia cat lah color lain-lain. Bukan gitu. Dalam obat ni ada bagai-bagai kandungan. Kandungan tu bagaimana? Allah yang jadikan. Di pemakanan contohnya, habbatus sauda, minyak zaitun, buah kurma contohnya. Ini kajian ni. Mesti di situ ada dia punya apa? Dia punya khasiat apa? Mana di habbatus sauda. Orang sekarang dia mengkaji kan. Apa dia yang ada dalam habbatus sauda? Kelebihan dia apa? Di minyak zaitun, apa yang Tuhan jadikan di dalam kandungan dia tu? Di buah kurma, apa yang Tuhan jadikan? Mana orang sekarang dia mengkaji. Itu semua adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kajian mereka betul. Kemudian sampai masa kita pun makan ubat, sampai masa kita pun makanlah habbatus sauda ke minyak zaitun ke kurma ke, kita makan ubat jadi segar kitanya, hilang sakit kita. Itulah perbuatan Allah, bukan perbuatan kandungan di ubat hak makhluk Allah. Jadi kita ni jadi sihat gagah selepas kita makan habbatus sauda, minyak zaitun, buah kurma. Itu semua adalah perbuatan Allah.
bukan makhluk yang Tuhan jadikan di pemakanan tadi itu yang berperanan. Tidak, makhluk tak bekas sama sekali. Yang berlaku kesemuanya perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Itulah keesaan pada perbuatan. Asas kepada tauhid rububiyah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah kita tu. Segala puji bagi Allah. Allah Rabb, Allah Tuan. Bila Allah Tuan ni, dia belakalah buatnya. Nah, bukan tuan macam kita. Kita tuan. Tuan punya company. Kerja dalam tu, orang lain belaka buat. Dia duduk naikkan, duduk sandar gitu je. Dia tuan kebun, contohnya. Tapi awak kerja tu orang lain belaka. Dia pergi pantau-pantau aja. Tu tuan, awak letak nama. Dia tuan rumah. Tapi awak dalam rumah tu, masak orang lain. Ngemah orang lain. Ni kebun orang lain. Dia tuan. Tu tuan ni kita. Tuan yang lemah sebenarnya. Kalau kita tuan sungguh, kita buat belaka lah. Taklah, kita tuan kan. Takkanlah tuan company, tuan syarikat nak buat kerja. Tengok sajalah. Upah orang je lah buat kerja. Itu tuan atas hak kita ni, hak lemah. Allah Rabbil Alamin, Allah Tuan, hak dia belaka. Allah yang menjadikan tenaga dia hamba, dan Allah yang menjadikan gerak dia hamba dan hasil perbuatan hamba. Allah jadikan tajam di pisau, putus. Allah yang jadikan. Allah letak apa kandungan di obat sekalipun, Allah letak apa kandungan di pemakanan sekalipun, sampai masa Allah belaka. Sebab apa? Sebab Allah Rabbil Alamin. Allah Tuan. Tauhid rububiyah, mengesakan Allah pada perbuatan. Hanya perbuatan Allah Subhanahu wa taala saja yang berlaku. Selain dari Allah, makhluk tidak ada sebarang perbuatan walaupun sebesar zarah. Allah mana yang perbuat segala-gala? Allah yang bersifat dengan kudrah. Hak ni makna keesaan Allah pada perbuatan dalam kitab Kifayatul Awam. Dalam kitab Kifayatul Awam. Dalam kitab Kifayatul Awam, wa makna wahdatihi ta'ala fil af'al, dan bermula makna keesaan Allah Ta'ala pada perbuatan. Apakah makna keesaan Allah pada perbuatan? Apa makna keesaan Allah pada perbuatan? Makna dia annahu ilah, bahawasanya laisa li ahadin minal makhluqati fi'lun, tiada bagi suatu pun daripada makhluk perbuatan. Kenapa ni? Tiada mana bagi satu dari makhluk pun tiada perbuatan, tidak ada. Tiada perbuatan daripada satu dari makhluk sekalipun. Makhluk tak ada perbuatan langsung. Itu makna keesaan pada perbuatan. Annahu laisa li ahadin minal makhluqati fi'lun, bahawasanya tiada bagi satu pun daripada makhluk perbuatan. Tidak ada perbuatan. Kenapa begitu? Li'annahu ta'ala al-khaliqu li'af'alil makhluqat, kerana sesungguhnya Allah Ta'ala ialah yang menjadikan akan perbuatan sekalian makhluk. Makhluk tidak ada perbuatan. Tidak ada perbuatan. Yang berlaku Allah Khaliq. Makhluk termasuk tenaga. Makhluk termasuk tajam di pisau. Makhluk termasuk kandungan di obat. Makhluk termasuk khasiat di pemakanan. Itu makhluk. Makhluk tidak ada perbuatan. Kenapa? Kerana Allah jualah yang menjadikan sekalian perbuatan makhluk. Mana makhluk yang tidak ada perbuatan ni? Mana makhluk yang tidak ada perbuatan? Minal anbiya'i wal malaikati wa ghairihima. Makhluk tak ada perbuatan ni. Makhluk tak ada perbuatan ni mana? Hak kata makhluk tak ada perbuatan. Minal anbiya, daripada nabi-nabi tidak ada perbuatan.
Wal malaikati, dan malaikat makhluk kan, tidak ada perbuatan. Wa ghairihima, dan selain daripada keduanya, selain daripada anbiya dan malaikat, tidak ada perbuatan. Bagi satu dia makhluk pun tidak ada satu perbuatan pun. Kenapa? Kerana Allah jualah yang menjadikan sekian perbuatan. Itulah makna keesaan pada perbuatan. Patulah kata, nak kata payah. Saya mengaji dulu senang-senang je. Kalau payah ni tu kan nyapa lah berkali. Nak susun ayat tak pandai berkali. Macam nak susun ayat jadi mudah? Kena orang sekolah tinggi juga dah pandai susun ayat tu. Tak bukan. Pengalaman saya belajarnya simple saja. Mudah je. Tapi sampai masa saya menyampaikan tu, orang tak jadi mudah sebagaimana pada masa saya terima ilmu daripada guru. Saya terima ilmu daripada guru, faham, pegang, tak ada apa soal-soal pun. Tapi sampai masa nak menyampaikan, jadi orang ni tak boleh terima, payah nak faham, sebagaimana saya dahulu belajar mudah nak faham. Ni kekurangan sebelah saya mengajar lah ni. Cuma dulu saya belajar tu daripada awal. Daripada awal tu maknanya kita tak ada banyak akalan. Kita mengaji, pegang. Dah. Kita mengaji, sekat tu je. Tak ada banyak soal. Tak ada. Faham? Pegang. Gitu je. Kalau nak banyak soal ni, bab pekoh. Tu nak banyak soal sikit lah. Kenapa begitu? Kenapa begini? Kenapa ulama berpandangan seumpama ni? Kenapa ulama ni berpandangan yang berbeza? Ada ni. Itu baru banyak soal. Kalau bab pegangan ni dah faham pegang. Tapi Allah wallahu a'lam lah, sebab apa? Siapa tahu nak menyampaikan payah. Payah orang nak faham. Nak berpegang macam mana kalau tak faham? Kita kena faham kemah molek barulah kita berpegang. Kalau kita nak balik pada pembicaraan ni, mudah je. Keesaan pada perbuatan, apa makna? Makhluk tak ada perbuatan. Makhluk mana tak ada perbuatan ni? Nabi, makhluk tak ada perbuatan. Malaikat, makhluk tak ada perbuatan. Lepas tu Nabi menyampai, Nabi begitu. Itulah af'alullah. Lepas tu di Nabi tu berlaku mukjizat-mukjizat. Itulah af'alullah. Lepas tu dah kitab-kitab Tauhid menyebut mukjizat ada perkara yang mencari adah yang zahir pada seorang Rasul. Mukjizat adalah perkara yang mencari adah yang zahir pada tangan Rasul. Zahir, batin hakiki, perbuatan Allah. Tu je. Malaikat pun tak ada perbuatan juga. Malaikat pun tak ada perbuatan juga. Yang kita duk mengaji tugas-tugas malaikat tu, itu pada zahir. Pada batin hakiki, af'alullah. Malaikat ni makhluk. Makhluk tidak ada satu perbuatan pun. Kerana yang perbuat hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala yang bersifat dengan kudrah, keesaan pada perbuatan. Itu je. Itu dia keesaan pada perbuatan. Kalau Allah perbuat, letak tenaga di hamba, tenaga pula yang berperanan, dah keesaan macam mana begitu? Separuh-separuh. Sama telah pula hak kamu nafasi langsung tak berkait dengan af'alullah, hamba semata-mata. Tu memang kafir ijma'. Hak separuh-separuh ni pun lucu dah keesaan pada perbuatan. Sebab apa? Sebab perbuatan Allah letak tenaga di hamba, lepas tu tenagalah pula yang berperanan. Allah tuang kan. Tuang apa gitu separuh ke makhluk yang uruskan?
Bukan tuang lagi tu. Bukan Rabb, bukan tuang. Allah Rabb, Allah tuang, hak dia belaka ni. Tiba-tiba dah uruskan langit ni, mudabbirati amra. Jibril, Mikail, Israfil, Izrail. Mudabbirati amra ni. Yang mengatur alam ni. Jadi Allah perlu kepada penolong, pembantu. Allah Rabb, Allah tuang ke seumpama tu. Apa ada ni? Allah tuang, malaikat tu makhluk Allah. Tiba-tiba Allah perlu kepada makhluk untuk menjalankan pekerjaan Allah Ta'ala. Itu Rabb seumpama tu. Mustahil. Allah Rabb, perbuatan dia belaka. Ada ni. Sebab itulah kita dalam bab ilmu pegangan ni tanam awal-awal kepada anak kita. InsyaAllah. Macam saya mengaji, Alhamdulillah, orang tua sayanya ni setuju duduk pondok. Boleh mengaji, tak ada banyak soal. Faham, pegang. Faham, pegang. Tak ada banyak soal. Tadilah banyak soalnya, pekoh. Kenapa ini pandangan kita pekoh mazhab Syafi'i belaka, tak mengaji pekoh mazhab lain. Tapi kita ni pandangan dia begini, kita ni pandangan dia begini. Hak ni banyak nak bicara. Sebab apa? Lain-lain pandangan. Padahal mengaji kita pekoh Syafi'i belaka, bukan pekoh mazhab lain. Ada ni. Kalau bab pegang tak ada, satu jalan je. Nak sama sikit dalam Kifayatul Awam. Dalam Kifayatul Awam. Wala tufassiril wahdata fil af'al biqaulika laisa li ghairillahi fi'lun ka fi'li. Jangan engkau tafsirkan, jangan engkau huraikan keesaan pada perbuatan, jangan engkau huraikan dengan kata engkau. Jangan kata gini, jangan. Nak hurai keesaan pada perbuatan ni, jangan engkau kata gini. Jangan kata macam mana. Tiada bagi selain Allah, makhluk lah. Tiada bagi makhluk perbuatan yang seperti perbuatan Allah. Jangan hurai gitu. Ini. Jangan engkau hurai, jangan engkau tafsirkan, jangan engkau hurai keesaan pada perbuatan dengan kata engkau. Kita nak hurai ni keesaan pada perbuatan, jangan kata gini. Jangan kata mana? Tiada bagi makhluk Allah perbuatan yang seperti perbuatan Allah. Jangan hurai gitu. Jangan. Sebab apa dia kata jangan hurai gitu? Keesaan pada perbuatan kita pernah hurai. Apa makna keesaan pada perbuatan? Dengan makna tiada bagi makhluk satu perbuatan pun yang seperti perbuatan Allah. Jangan hurai seumpama tu. Kenapa jangan hurai seumpama tu? Kerana kalau hurai seumpama tu memberi faham bahawa bagi makhluk ada perbuatan, cuma tak serupa perbuatan Allah aja. Salah kita sebab makhluk tak ada perbuatan. Kenapa? Karena Allah Ta'ala jualah yang melakukan segala-gala perbuatan. Li'annahu yaqtadi annahu li ghairillahi fa'lun lakinnahu laysa ka fa'lihi ta'ala wa huwa batilun bal huwa Allah Ta'ala al-khaliqu lil af'ali kulliha. Ini dalam Kifayatul Awam. Janganlah dihurai memperjelaskan keesaan pada perbuatan dengan makna jangan hurai gini. Bagi selain daripada Allah, makhluklah kita pendek. Bagi makhluk tidak ada satu perbuatan yang seperti perbuatan Allah. Sebab apa gitu? Karena bawa faham makhluk ada juga perbuatan, cuma tak serupa perbuatan Allah. Batil, palsu gitu sebab makhluk tak ada perbuatan.
Cuba cerita, apa perbuatan makhluk? Gerak diam, itu perbuatan Allah. Apa perbuatan makhluk? Bangun duduk, itu perbuatan Allah. Apa perbuatan makhluk? Nak cerita. Mana pun ni, makhluk tak ada perbuatan. Bukan kata tiada bagi makhluk satu perbuatan yang sama dengan perbuatan Allah. Berarti makhluk ada perbuatan, tapi tak sama aja. Dah. Makhluk tak ada perbuatan. Dipaham gini, bila sebut kata keesaan pada perbuatan dengan bahawa tiada bagi makhluk satu perbuatan yang seperti perbuatan Allah. Berarti makhluk ada perbuatan ke tak? Ada, tapi tak seperti perbuatan Allah. Palsu, batil gitu. Sebab makhluk tak ada perbuatan. Yang berlaku itulah perbuatan Allah. Itu saja. Berkelip mata, perbuatan Allah. Bergerak nadi, perbuatan Allah. Itu saja pegangan kitanya. Kemudian makhluk tidak ada perbuatan dalam kitab Kifayatul Awam. Sama ada perbuatan ikhtiari ke, perbuatan ittirari ke, makhluk tidak ada perbuatan. Ikhtiari, ittirari, makhluk tidak ada perbuatan. Ikhtiari ni hak banyak-banyak ni lah. Hak banyak-banyak ni kan. Gerak diam kita memilih. Gerak diam kita memilih. Ittirari ni hak bukan pilihan kita. Hak ni berlaku jarang-jarang. Mana ittirari? Tersepak, terjatuh. Berlaku perbuatan sepak, berlaku perbuatan jatuh, tapi bukan ikhtiar pilihan kita. Pada ni dipanggil ittirari. Kita kena ingat gak istilah-istilah ni. Ikhtiari, ittirari. Ittirari ni berlaku perbuatan sepak, tapi bukan pilihan. Berlaku perbuatan jatuh, tapi bukan pilihan. Hak ni jelas. Mu'tazilah pun menyatakan af'alullah. Tak ada af'al makhluk di sini. Tak ada perbuatan makhluk. Tak ada perbuatan makhluk. Tersepak, perbuatan Allah. Terjatuh, perbuatan Allah. Termasuk Mu'tazilah. Tak ada perbuatan makhluk, tak ada. Tersepak, terjatuh, tidak ada perbuatan makhluk. Ini solid, sama dengan Mu'tazilah. Ahli sunnah sama, Mu'tazilah sama. Tidak ada perbuatan makhluk, perbuatan Allah. Ikhtiari. Hak banyak berlaku ni ikhtiari. Tersepak berlaku jarang-jarang. Kita berjalan comel-comel tak tersepak lah. Pada ni. Kita jalan comel-comel tak jatuh lah. Begitulah. Jadi hak ikhtiari ni, hak kita memilih banyak-banyak ni. Kita duduk, kita bangun, kita gerak, kita diam. Ni hak pilihan kita belaka ni. Zahiri pilihan kita belaka ni. Hak banyak pilihan ikhtiari lah. Termasuk ikhtiari ni pun yang berlaku di kita af'alullah, bukan hanya hak ittirari. Mu'tazilah dah. Ittirari memang perbuatan Allah. Ikhtiari perbuatan hamba sendiri. Tuan letak dah tenaga kudrah di hamba. Ahli sunnah dah. Ikhtiari kita memilih untuk bangun duduk. Ikhtiari kita memilih untuk gerak dan diam. Bukan kata bangun duduk tu perbuatan Allah. Bukan kata gerak diam tu perbuatan Allah. Pilihan hati kita pun untuk bangun duduk adalah perbuatan Allah. Pilihan hati kita untuk gerak diam pun itulah perbuatan Allah. Bukan pilihan hati kita untuk bangun duduk. Bukan pilihan hati kita untuk gerak diam. Perbuatan Allah. Terdetik di hati kita pun lah tu pun perbuatan Allah. Itu je. Sekalian perbuatan Allah. Sudah. Jadi perbuatan ikhtiari ni, perbuatan yang bangsa pilihan ni, ikhtiar pada zahir jua, bukan pada batin. Batin hakiki, keesaan pada perbuatan, situ je. Kita ada pilihan ke tak? Kita ada pilihan pada zahir, pada batin hakiki, af'alullah, kata je. Bukan kita wajib berpegang di akidah kita. Kita ada pilihan dan perbuatan tidak berpegang. Kita ada pilihan dan perbuatan terundur kepada akidah Jabariyah. Kita wajib berpegang. Hamba ada pilihan dan perbuatan. Tapi pilihan dan perbuatan hamba tetap batin hakikinya adalah af'alullah.
qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada hakiki batin, ittirari ke ikhtiyari ke, hak Tuhan belaka. Mana pada hakikinya ittirari belaka. Itu pada batin, pada hakiki ittirari belaka. Mana apa ni? Terbelaka. Sebab apa? Sebab semuanya datang daripada af'alullah. Banyak ikhtiyari pada zahir. Pada batin hakiki, ittirari belaka. Sebab apa? Sebab sekalian af'alullah, sekalian qada dan qadar Allah. Itu ya. Pegangan. Kita wajib berpegang, hamba ada pilihan dah perbuatan. Tapi pada zahir juga. Batin hakiki Jabariyah. Tapi Jabariyah terpesong kerana hak zahir tak pegang. Kita zahir tak pegang. Zahir kita ada pilihan, zahir kita ada perbuatan. Al-Quran menyandarkan perbuatan kepada kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita pun berpegang, kita ada pilihan pada zahir. Ada ni. Tapi batin hakiki tetap perbuatan Allah, qada dan qadar. Jabariyah hak zahir dia tak pegang, dia pegang batin saja. Hak qadariyah pula dipegang hak zahir, hak batin dibuang. Tak ada af'alullah. Af'al perbuatan hamba sendiri. Tuan letak dah akal kan? Tuan letak dah tenaga kan? Tak ada lah bahagian Allah, bahagian hamba lah pulaknya. Hak zahir itu sahaja. Hak batin hakiki hak af'alullah, hak qada qadar, af'alullah qada qadar, letak tenaga di hamba sudahlah. Letak akal ni, otak di kepala sudahlah. Tu je hak Allahnya. Lepas tu hak kemudian tu tak ada dah Allahnya. Jadi dipakai zahir je. Itu hak qadariyah, dibuang hak batin. Hak jabariyah buang hak zahir. Kita ahli sunnah, hak zahir kita pegang, hak batin kita pegang. Hak zahir kita ada pilihan dan perbuatan, kita pun berpegang, kita ada pilihan dan perbuatan. Batin hakiki pilihan dan perbuatan pun af'alullah qada qadar. Kita pun pegang. Pilihan dan perbuatan kita adalah af'alullah qada dan qadar. Jadi pilihan dan perbuatan kita hanya majazi saja, letak aja. Ada ni. Hakikinya ikhtiar hakiki milik Allah. Perbuatan hakiki milik Allah. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar. Bermula Tuhan engkau ya Muhammad. Ni Rabb ni Rabb ni. Ni Rabb, tauhid rububiyah ni. Wa rabbuka, dan bermula Tuhan engkau ya Muhammad, yakhluqu, menjadi ia, ma yasha' wa yakhtar, akan barang yang ia Allah Tuhan engkau kehendak, dan barang yang ia Tuhan engkau ni pilih. Jadi khaliq yang menjadi hakiki hanyalah Allah. Kehendak, iradah hakiki hanyalah Allah. Ikhtiar, pilih hakiki hanyalah Allah. Kesemuanya datang daripada af'alullah, qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mana yang menjadikan segala-gala? Allah yang bersifat dengan kudrah. Jadi minggu ni masuk jugalah kudrah. Masuk jugalah tajuk kudrahnya. Lepas tu insya-Allah akan datanglah pula sambung kudrah iradah tu. Tapi tajuk kita hari ni kudrah. Kudrah tak lari. Dah kena sebut kudrah. Sebut kan? Keesaan pada perbuatan, semuanya perbuatan Allah. Allah mana yang perbuat? Allah yang bersifat dengan kudrah. Kemudian Allah perbuat segala-galanya sebagaimana Allah kehendak pada azal iradah. Allah kehendak pada azal sebagaimana ilmu Allah yang mengetahui segala-gala pada azal. Wahdaniyah, keesaan pada perbuatan, kudrah, iradah, ilmu. Lepas tu hok dalam ni ada kata insya-Allah mudah faham, cuma nak terangkan semula ada apa reti. Kalau nak hurau semula ada berhenti tu faham ke tak sebenarnya?
Faham tau? Betul lah dia kata. Sebab dia kata faham, insyaAllah. Tapi nak hurah semula. Memanglah kena hurah semula. Kena hurah, kena cerita kepada anak cucu. Jadi kena belajar tu bukan setakat faham, bukan setakat pegang seorang diri. Kita kena sampai peringkat boleh menghuraikan, boleh menjelaskan. Memanglah sampai peringkat boleh menghuraikan, boleh menjelaskan ni memanglah mana ni? Kena mendalami. Dan ini memang fardu kifayah. Tapi ini perlu sebab kita nak menghuraikan, nak menjelaskan kepada anak cucu kita. Bahagian kita fardu ain, faham, molek, pegang, setakat tu okey dah. Nak menjelaskan, tu tak pandai. Tak pandai tu tak ada salah apa pun. Itu fardu kifayah. Soalan hok mula-mula tadi je barangkali. Ada tanya bak. Boleh tak ibu saya solat di atas kursi roda khas yang sama digunakan untuk ketandas yang ada lubang di tempat duduk? Boleh tak ibu saya solat di atas kursi roda khas yang sama digunakan ketandas yang ada lubang di tempat duduk? Ni panggil kursi roda khas dah. Kita kursi roda ni tak ada lubang. Ni dia panggil kursi roda khas. Maknanya di tengah tu ada lubang. Tapi dok jereluh jatuh. Dah ada lubang kan? Lubang tu boleh buka tutup. Yalah kalau tak tutup lubang tu jereluh jatuh. Tak panggil jereluh. Jadi maknanya siapa di tandas tu tak payah turun daripada kursi roda lah maknanya. Jadi maknanya dia lubang tu boleh buka tutup. Ke dia buka semua? Cuma dok jereluh tak jatuh lah. Takut jereluh jatuh. Ini mungkinlah persoalan dia berkaitan dengan nak semayang lah. Ada ni. Mungkinlah siapa masa nak semayang. Ni semayang ni. Boleh tak ibu saya solat? Semayang lah. Di atas kursi roda khas yang sama digunakan untuk ketandas yang ada lubang di tempat duduk. Mana boleh semayang di atas tempat tu. Janji tak ada najis, boleh semayang lah. Janji tak ada najis. Ada ni. Mana kalau di tempat tu ada najis, kemudian najis tu berhubung dengan kita, mana berhubung, mana bersentuh dengan kita, maka maklumlah najis tak sah semayang. Ada ni. Dia kalau ada najis, kat mana dia najis? Di lubang tu ada najis? Tak ada. Basuh molek-molek tak ada lah. Basuh molek-molek tak ada lah. Tapi sebenarnya kita nak basuh najis yang duduk atas kursi roda seumpama tu, di kawasan hak wajib basuh najis itu kadang-kadang dia tertutup. Sebab bukan mencangkung atas dua kaki, bukan. Sebab kita kalau mencangkung atas dua kaki, barulah di tempat yang wajib kita basuh tu dia akan terbuka molek. Tapi kalau duduk atas kursi roda khas ni, kemungkinan lah. Ni ada pula tambah ni. Dia kata kursi tu ada beldi untuk tadah najis. Jadi masalahnya, masalah kursi tak ada apa. Kursi, nak semayang atas kursi tak ada masalah. Janji jangan ada najis. Kalau najis itu berada di atas kursi, bersentuh dengan tubuh kita, pakaian kita, tidak sah lah. Kalau najis itu di bawah daripada, tak kena-kena dengan tubuh kita, tak ada masalah. Tapi kita ada najis, okey lah. Cuma yang jadi yang kita kena
kena faham sikitnya macam mana kita nak istinja, nak basuh berok. Kalaulah tempat yang sepatutnya kita sucikan, yang sepatutnya terbuka masa kita mencangkung atas dua kaki, tempat tu ditutup, dah tutup. Dah duduk atas kursi roda je kan, tutup tempat tu. Macam mana nak istinja? Tu kena tu sikit lah. Cuma biasalah, saya biasa bicara kalau dalam keadaan yang kesulitan seumpama ni, kita basuh semampu yang kita boleh. Ada ni, semampu yang kita boleh. Tiba-tiba adalah di tempat-tempat yang rapat tu masih lagi ada kuning-kuning tahi contohnya. Tak boleh nak buat dah lah tu misalnya. Tak apalah, kita pakailah mazhab Maliki. Mazhab Maliki, najis tidak membatalkan sembahyang. Suci daripada najis, hukumnya sunat juga atas pandangan yang masyhur dalam mazhab Maliki. Gitu je lah. Sebab kita nak basuh sekalian di kawasan halaqah dubur tu, bulatan dubur tu dia kena mencangkung atas dua kaki. Barulah terbuka tempat tu, barulah kita istinja bersih habis sekalian. Ada ni. Yang boleh bersih habis sekalian. Adapun semata-mata kerusi yang digunakan untuk ketandah boleh solat, boleh solat. Kalau tak ada masalah solat tu, janji di kursi tak ada najis. Tapi kalau masyakoh kesukaran, mungkinlah masalah di kawasan halaqah dubur, bulatan dubur yang wajib dibersihkan ketika istinja, itu pun mungkin bermasalah. Kemudian kalaulah katalah di kursi tu, kalau ni tak ada, kita kata ada najis di tiang dia ke, di tayar dia ke, contoh ni tak ada ni, orang akan bersih-bersih comel lah tau. Kalau kata adalah najis di tiang dia, di tayar dia, tu tidak bersentuh dengan orang solat, tak ada kena-mengena, dan ianya duduk di bawah, bukan orang solat yang menanggung, tak ada kena-mengena. Kan ni? Tidak berhubung dengan orang solat, tidak bersentuh orang solat. Satu, kemudian najis tu di bawah, tidak ditanggung oleh orang solat, tak ada kaitan dengan orang solat. Kalaulah di kursi roda khah tadi tu ada najis di bawah, tapi tak ada najis di bawah ni, pasti dia akan bersih suci, tak ada masalah nak solat. Kalau saya timbul masalahnya macam mana nak membersihkan najis yang ni nak macam mana dia duduk atas kursi khah tu, mesti dia rapat. Nak kan ni? Nak ambil apa-apa, nak spray, nak apa? Jangan. Dah lah main tepak tu, maruh dituang dia lah nya. Tuang dia tak boleh nak buat. Dah orang lain tolong buat. Faham-faham lah. Kalau dalam keadaan masyakoh kesukaran ada hajat, kita bolehlah taklid mazhab Maliki. Buatlah, bersihkanlah najis tu semampu-mampu kita. Jangan buat cincai-cincai. Hak lepas daripada tu kita pakailah pandangan dalam mazhab Maliki. Pandangan masyhur mazhab Malikinya, suci dan najis kita kesemayang hanya sunat jua. Ambillah satu soalan. Jadi tadi buat tawaran supaya kemukakan soalan, tak jawab pun. Sebab apa? Sebab nak poker hak keesaan pada perbuatan. Lepas tu nak reke, nak kapuh dengan sifat kudrah. Jadi makna hak kudrah ni ada bicara dah lah untuk minggu ni. Jadi insya-Allah untuk akan datang kita pergi pula kepada dan iradah dan ilmu dan hayah dan sama dan basar dan kalam. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.